Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih ya Allah kerana beri kami peluang untuk berada di bulan Ramadan yang kali ini. Terima kasih ya Allah kerana panjangkan usia kami, berikan kami peluang, berikan kami kesihatan, keafiatan, dan kami dapat bertemu dengan Ramadan kali ini ya Allah. Sangat berharga Ramadan yang kau kurniakan kepada kami ya Allah sebagai satu hadiah yang sangat indah. Ya Allah, kami juga berharap supaya Ramadan kali ini dapat kami buat yang terbaik. Kami khawatir kalau Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Untuk itu, tanpa kita mensia-siakan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita manfaatkan. Kita semua sedia maklum ayat daripada surah Al-Baqarah. Allah berfirman dalam ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana ianya pernah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan melalui puasa kamu beroleh takwa. Perkataan takwa ini sangat menarik untuk kita ulas dan kita kupas supaya kita dapat letakkan satu benchmarking ataupun dapat kita buat KPI. So bahasa mudahnya adalah apa KPI puasa? KPI puasa adalah untuk dapat takwa. Takun tadi tu, nak dapat takwa. Untuk faham takwa, saya mesti huraikan dulu dan saya perlu faham secara tuntas, secara tepat apa yang dimaksudkan dengan takwa. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai takwa. Ada sahabat tanya kepada Sayyidina Ali, kata, wahai Amirul Mukminin, ma makna takwa? Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali menjawab, at-taqwa yatadammanu arba'ata asya. Takwa ini ada 4 rukun dia. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Tuhan yang Maha Mulia. Wal qana'atu bil qalil, bersyukur terhadap pemberian Allah biarpun sedikit. Wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran, baca dan beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, wal isti'adadu liyaumir rahil, bersiap sedia untuk jumpa Allah. 4 perkara ini dia jadi KPI puasa, Key Performance Indicator puasa kita. Melalui puasa, kita nak perkasakan hubungan kita dengan Allah. Kita baiki hubungan kita dengan Allah. Kita murnikan balik hubungan kita dengan Allah, meletakkan Allah sebagai Tuhan yang semata-mata disembah. Sehingga terbitnya satu sifat yang dinamakan sebagai God conscious. Dhamirun aiqadathu khasyatullah. Naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. Saya nak ke situ sebenarnya. Bulan puasa ni mesti bawa saya ke situ. Merasakan diri ini ada Tuhan. Tuhan memerhatikan saya. Tuhan bagi saya makan. Tuhan hidupkan saya. Tuhan yang bagi mata saya berkedip. Tuhan yang bagi lisan saya berbicara. Jari jemari saya bergerak. Semua ini Allah bagi, Allah bagi, Allah bagi. Tak ada satu pun yang terpisah daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bawa diri saya begitu. Saya nak merasakan ada Tuhan dalam kehidupan saya yang sentiasa saya mesti dekat dengan dia. Itu yang pertama. Jadi bulan puasa adalah bulan yang terbaik untuk kita perkasa perkara tersebut. Yang kedua, wal qana'atu bil qalil, bersyukur. Dah pencen, habis dah, selesai. Kita bersyukur. Allah beri kita duit pencen. Allah beri kita duit gratuiti. Allah beri kita sedikit simpanan. Allah beri kita dalam bentuk rezeki. Sehat tubuh badan, rezeki ada. Mesti bersyukur. Sebab itu Imam Ghazali pernah ditanya, apa makna syukur ni wahai Imam? Imam Ghazali jawab, syukur ialah menggunakan segala pemberian Allah pada jalan yang Allah suka. Gunakan pada jalan Allah suka. Itu tanda orang bersyukur. Tanda orang bersyukur, manfaatkan, salurkan pada jalan Allah suka. Allah bagi saya rezeki, rezeki itu mesti saya manfaatkan pada jalan yang Allah suka. Allah beri saya umur, saya mesti salurkan ataupun lalukan dia pada perkara yang Allah suka. Allah beri saya usia, saya mesti lorongkan dia pada jalan yang Allah suka. Begitulah tanda syukur. Syukur itu bukan sekadar mengucap tetapi dalam bentuk penghayatan. Namun ada juga ulama sebut bahawa syukur ini mesti ada 2 bentuk kan. Syukur melalui lisan, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Yang keduanya melalui anggota tubuh badan. Itu yang kedua. Wal qana'atu bil qalil.
Kadang-kadang kan kita punya simpanan ataupun pencen atau KWSP ke ataupun simpanan-simpanan kita ni, kadang-kadang ada orang dapat RM500,000, ada dapat RM300,000, ada RM400,000. Jadi tak sama. Kalau kita duduk bercerita dengan kawan-kawan ni, kau dapat berapa, kau dapat berapa. Selalu manusia cerita mengenai kau dapat berapa, kau ada berapa. Tapi ramai yang nak kata Alhamdulillah. Dikala orang lain tak ada apa-apa, saya ada juga sedikit. Ada juga sedikit. So macam mana saya nak manfaatkan di bulan puasa ni? Macam mana saya nak manfaatkan pada bulan puasa ini? Itu yang sangat mustahak kita harus faham. Yang ketiga, wal amal bitanzil. Bulan puasa adalah bulan membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran dan juga berusaha untuk khatam Al-Quran, tadarus Al-Quran dan ulang kajilah hafalan-hafalan Al-Quran. Yang keempat, bersiap sedia untuk jumpa Allah. Bulan puasa, bulan Masya Allah. Masya Allah. Bulan yang memang orang kita sangat-sangat intim dalam ibadat. Tengok saja subuh. Macam Jumaat di masjid, di surau, di madrasah. Zuhur pun begitu juga. Orang ramai. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Maghrib, isyak jangan sebutlah. Orang datang tarawih. Melaut manusia. Lautan manusia datang ke masjid. Nampak persiapan. Sebab kalaulah bulan puasa ni diukur, disukat. Kalau boleh baca capaian keimanan seseorang, semua kita memang hebat. Pada bulan puasa. Jadi itu permulaan untuk kita letakkan bulan puasa, bulan membina takwa. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya kira kita kena faham juga dalam Al-Quran ini, puasa disebut dalam dua bentuk bahasa, dalam dua kalimah. Ada kalanya Allah Ta'ala sebut puasa ini dengan lafaz siyam. Sad, ya, alif, mim, siyam. Ada kalanya Allah sebut puasa ini dalam perkataan saum. Sad, waw, mim, saum. Ada siyam, ada saum. Dalam ayat 183 surah Al-Baqarah tu Allah sebut siyam, puasa. Apa beza siyam dengan saum? Siyam menahan mulut daripada makan dan minum. Saum menahan mulut daripada bercakap perkara yang Allah tak suka. Kedua-duanya merujuk pada mulut. Satu menahan mulut daripada makan dan minum, satu menahan mulut daripada bercakap perkara yang Allah tak suka. Tahan mulut daripada cakap. Antara dua tu, saudara, ibu, ayah, antara dua tu, mana yang Allah lebih suka? Tahan mulut daripada makan dan minum atau tahan mulut daripada cakap perkara yang Allah tak suka? Ya, betul. Menahan mulut daripada bercakap perkara yang Allah tak suka itu lebih disukai oleh Allah berbanding orang yang hanya menahan mulut daripada makan dan minum. Sebab itu hasil mulut ini, selain daripada menahan mulut daripada makan dan minum, kita tahu kan, siang Ramadan kita tak boleh makan dan minum. Walaupun benda tu halal. Tapi menahan mulut daripada makan perkara yang tidak disukai oleh Allah, tidak direstui oleh Allah, bukan sekadar bulan puasa, di luar puasa pun sama. Jadi mulut ini adalah menjadi punca utama. Hati kita rosak, perut kita rosak, akal kita rosak, cara kita memandang rosak, cara kita bercakap rosak. Sebab puncanya mulut. Apa yang kita masuk dalam mulut. Sebab itu Allah tarbiyah kita di bulan puasa ini supaya kita jadi orang yang betul-betul memahami arti puasa dengan maksud, dengan makna yang sebenarnya. Selain daripada itu, kita semua tahu fadilat puasa. Bila masuk bulan puasa, Allah akan datangkan rahmat, Allah akan datangkan kasih sayang. Bila masuk puasa, terkuncilah pintu-pintu neraka, dibuka luas pintu-pintu syurga, syaitan-syaitan itu dibelenggu. Besar maksud dia. Dan Nabi sebut, Ramadhanu ila Ramadhan kaffaratul lima bainahuma. Daripada Ramadan tahun lepas, Ramadan tahun ini, penebus dosa. Tebus. Masuk Ramadan tahun ini, saya sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Itu Nabi sebut, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, penuh keinsafan, penuh kegembiraan, dihapuskan dosa-dosa dia. Masuk aja Ramadan, saya kata, ya Allah, terima kasih, Allah bersyukur. Ya Allah bersyukur, terima kasih Allah bagi aku puasa tahun ni, jumpakan aku dengan Ramadan. Sebab ramai yang ada tahun lepas, tahun ni dah tak ada. Allah beri peluang untuk jadikan bulan Ramadan ni untuk saya beribadat. Satu peluang datang depan pintu rumah saya ni. Bersyukur, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sebab itu kegembiraan pun sudah mengundang keampunan. Dan selain daripada itu, Nabi SAW ada sebut bahawa puasa ini
Semua amalan Allah balas. Semua amalan dapat pahala. Tetapi puasa ini very special untuk Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam. Wa siyamu li wa ana ajzibi. Semua amalan itu anak Adam punya melainkan puasa. Puasa untuk aku yang beri balasan. Saya baca syarah ataupun penjelasan diberikan oleh imam dalam kitab Sahih Bukhari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau sebut, kenapa dalam banyak-banyak amalan ni puasa Allah kata aku yang bagi pahala. Rupanya ulama sebut taraka ta'amahu wa syahwatahu wa syarabahu min ajli wa ana ajzibi. Ditinggalkan makan, ditinggalkan minum, ditinggalkan syahwat di siang Ramadan semata-mata kerana aku suruh, akulah bagi pahala untuk dia. Ada diperincikan lagi. Rupanya Allah Subhanahu wa taala nak melatih manusia dengan beberapa sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Bukan untuk jadi kongsi-kongsi, tidak. Tapi Allah nak latih. Allah tak makan, Allah tak minum, Allah tak lapar, Allah tak dahaga, Allah tak ada, tidak cenderung pada nafsu. Jadi semua ini manusia dilatih supaya ada sifat-sifat Rabbani. Sifat-sifat yang terjalin hubung makhluk dengan pencipta secara halus supaya manusia dapat merasakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini kita memang usahakan sebaik mungkin untuk beribadat. Sebab itu Nabi sebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang yang hidupkan malam-malam Ramadan dengan berqiyam, dengan penuh keimanan, keinsafan, Allah hapuskan dosa-dosa dia. Ayo, kita cuba cari beberapa perkara yang kita nak pulun untuk kali ini. Ya, kepada ibu ayah, barangkali yang sudah pencen ataupun akan pencen, maka ini di antara formula yang dapat saya kongsikan. Pertama sekali, kita wujudkan suasana tadarus dalam rumah kita. Selain kita tadarus di masjid, kita wujudkan tadarus. Sangat penting. Suami, isteri bertadarus. Suami baca, isteri dengar. Isteri baca, suami dengar. Tak apa. Walaupun isteri pandai baca daripada suami, tak salah pun suami belajar daripada isteri. Begitu juga dengan anak-anak. Barangkali ayah baca tak berapa kemas lagi. Anak pandai baca, apa salah anak baca, ayah dengar. Ayah pun minta, Along tolong betulkan kalau abah ada silap. Jadi tak salah pun tadarus. Hidupkan tadarus. Keduanya, hidupkan qiyamul lail. Bangun awal, ajak anak-anak berqiyam sama-sama atau ajak isteri berqiyam sama-sama. Ada hari yang kita tak pergi masjid, kita duduk di rumah, kita hidupkan dalam rumah kita pula solat tarawih bersama-sama, tadarus sama-sama, solat sunat tahajud sama-sama, solat sunat witir sama-sama. Kita boleh buat. Selain tu, selain bertadarus, qiyam. Yang ketiga, boleh kita buat infak bagi orang makan. Duit yang ada yang kita boleh withdraw tu, janganlah habis belanja tukar kereta kan, tukar itu, tukar ini, itu semua dunia. Taklah kata tak boleh. Ikutlah masing-masing punya hala tuju, tapi jangan lupa ada hak fakir miskin, orang susah. Apa kata bulan puasa ni, sebahagian duit tu kita belanja orang makan. Ataupun barangkali ada masjid, ada surau buat majlis buka puasa. Kita join sekali lah, kita ambil satu malam, kita ambil 2 malam. Ataupun kita boleh share dengan kawan-kawan, berkongsi. Atau kalau kita tak mau share, kita belilah order makanan, kita bawa 10 bungkus. Kita hantar kat masjid, hantar kat orang susah, hantar dekat masjid, surau tempat orang buka puasa. Dan yang keempat, kita juga boleh cari rumah fakir miskin untuk menggembirakan mereka pada bulan ini. Kita cari kongsi duit yang ada ni, kita belikan kuih raya ke, kita bawa budak-budak anak-anak yatim pergi beli baju raya dan sebagainya. Jadi itu yang keempat. Dan bagi saya yang kelima adalah jangan lupa bersedekah. Tadi infak, jadi yang ni sedekah. Jadi semua ini boleh kita buat. Mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan pada saya ini, saya manfaatkan pada jalan yang Allah suka. Sebab itu dalam surah Al-Munafiqun Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan berinfaklah sebelum kalian didatangi oleh ajal. Dan bila datang ajal, manusia akan minta penangguhan. Boleh tak Tuhan kau tangguhkan sikit?
boleh tak Tuhan kau sangguhkan sikit supaya aku dapat bersedekah, dapat aku membenarkan segala ajaran-ajaran engkau, supaya aku tergolong dalam golongan orang-orang yang sadiqin. Jadi ibu ayah, ambil peluang ini, dan kalau boleh kita pulun habis. Ingat, di bulan Ramadan ini ada satu bulan yang sangat istimewa, iaitu malam Lailatul Qadar. Pastikan kita cari malam Lailatul Qadar. Mungkin sebelum-sebelum ini kita ada banyak kesibukan, kerja dan sebagainya. Sekarang kita dah pencen, kita ada masa buru malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir. Mudah-mudahan kita dapat hadiah daripada Allah, iaitu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih hebat, lebih tersusun, lebih berstrategi untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Selamat beramal. Saya labuhkan dulu bicara saya pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.